bincangkan pada pagi ni dalam bab 4 ni adalah kenapa setiap pihak pihak kat sini apa dia, penjual dan juga pembeli lah, perlu diwakili oleh peguam masing-masing dalam urusan jual beli hartanah. Okey, so itu topik yang kita akan bincangkan pada pagi ni. Bagi tuan-tuan puan yang dah ada buku saya, yang dah beli buku saya, yang dah terima buku saya, tuan-tuan puan boleh tengok di muka surat 123. Okey, muka surat 123. Okey, so pagi ni kita akan berbincang berkaitan dengan topik kenapa penjual dan juga pembeli sepatutnya ada peguam ataupun sepatutnya diwakili oleh peguam masing-masing. Tak perlu ataupun tak wajar untuk anda berkongsi peguam yang sama. Okay, so itulah topik yang kita nak bincangkan pada pagi ni. Walaupun benda ni dah basi banyak kali dah sebenarnya. Saya duk cerita benda yang sama kan. Tapi saya percaya ramai lagi di kalangan kita yang masih lagi tak faham dan masih lagi tertanya-tanya kenapa setiap pihak, penjual kena ada lawyer dia sendiri, pembeli kena ada lawyer dia sendiri. Jadi pagi ni insyaAllah saya akan terangkan kepada tuan-tuan puan, dan saya nak bersihkan persepsi, bersihkan segala tanggapan negatif tuan-tuan puan semua berkaitan tak perlu sebenarnya nak ada peguam yang orang kata apa berasingan, so suka sangat berkongsi peguam. So pagi ni saya nak basuh minda dan fikiran tuan-tuan puan semua. Okey, saya nampak nama Tuan Haji Asrul. Terima kasih banyak Tuan Haji Asrul. Sahabat daripada Singapura pun ada, Puan Jumaiyah. Terima kasih Puan Jumaiyah. Okay, so semua sahabat-sahabat yang dah join rancangan live ni, semua yang dah tekan button share tu, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada anda kerana sudi bersama-sama dengan saya pada pagi ni. Okay, untuk tidak membuang masa, kita akan teruskan topik perkongsian kita pada pagi ni, iaitu berkaitan dengan hak pihak-pihak penjual dan juga pembeli perlu diwakili oleh peguam masing-masing. Okey, tuan-tuan puan, dalam urusan jual beli hartanah ada dua pihak yang biasanya kita akan berurusan lah. Yang pertama biasanya sebagai, katalah tuan-tuan puan sebagai penjual, tuan-tuan puan sebagai penjual, tuan-tuan puan akan berurusan dengan perunding hartanah ataupun ejen hartanah untuk membolehkan tuan-tuan puan mendapatkan khidmat perunding hartanah atau ejen hartanah tadi, membantu tuan-tuan puan menjual rumah yang tuan-tuan puan ada. Okey, itu pihak yang pertama. Yang pembeli pun sama juga. Biasanya pembeli dia ada dia punya dia dah tengok iklan yang sebagainya di dalam internet, di dalam media sosial dan sebagainya. Jadi bila dia nak berhubung dengan tuan tanah tersebut, biasanya dia akan berhubung melalui ejen hartanah ataupun perunding hartanah. Jadi ejen hartanah ataupun perunding hartanah inilah yang akan membawa bakal pembeli tadi pergi tengok rumah, ataupun kita panggil dia sebagai inspection, ataupun kita panggil dia sebagai viewing lah. So ejen hartanah pergi bawa bakal pembeli tu pergi tengok rumah tersebut untuk inspect dan sebagainya. Okey, itu pihak yang pertama yang biasa kita berurusan dalam urusan jual beli hartanah. Okey, pihak yang kedua yang biasanya kita akan berurusan adalah pihak peguam. Peguam ni bila mana kita dah selesai memuktamadkan pembelian rumah tersebut dengan ejen hartanah tadi, kita dah menandatangani booking form ataupun yang saya dah pernah cerita beberapa hari yang lepas, OTP ke ATP ke LOP ke, semua benda ni semua kita panggil sebagai booking form. Kita dah memuktamadkan pembelian rumah tersebut melalui ejen hartanah tadi, maka langkah seterusnya adalah kita akan buat submission untuk dapatkan pembiayaan perumahan dengan pihak bank. Okay, so banker punya urusan ni biasanya pun ejen hartanah yang akan bantu untuk kita submitkan kita punya loan application ataupun permohonan pembiayaan dengan pihak bank. So bila dah lulus pembiayaan kita dengan pihak bank, barulah kita akan menandatangani perjanjian jual beli ataupun sale and purchase agreement bersama peguam. Dan ketika mana kita nak menandatangani dokumen perjanjian jual beli ataupun SPA bersama peguam tu tadi, biasanya kalau kita yang pertama kali berurusan untuk menjual ataupun untuk membeli rumah ni, kita akan minta recommendation. Recommendation ni maknanya minta
pihak ejen tadi yang menguruskan kita punya penjualan rumah ataupun yang menguruskan pembelian rumah kita tu, untuk kita recommend, untuk dia recommend lah kepada kita lawyer mana yang bersesuaian, lawyer mana yang berpengalaman, lawyer mana yang memang pakar dalam urusan jual beli hartanah untuk menguruskan penjualan ataupun pembelian rumah yang kita nak beli tadi tu. Okey, jadi dalam hal macam ni biasanya tuan-tuan puan akan mendapat maklumat firma-firma guaman yang dah biasa ejen hartanah tersebut berurusan. Okay, so ini memang dah jadi lumrah, dah jadi kebiasaan. So mungkin ada di kalangan ejen-ejen hartanah, perunding-perunding hartanah ni yang suggest nama firma guaman saya, Tuan Salih and Isaac sebagai contoh. Ada juga yang mungkin recommend firma guaman lain. Okay, jadi apa yang tuan-tuan puan perlu lakukan sekarang ni adalah tuan-tuan puan sebelum nak melantik mana-mana peguam dalam menguruskan urusan jual beli hartanah, tuan-tuan puan perlu faham. Tuan-tuan puan perlu faham yang sebenarnya tuan-tuan puan ada discretion, ada budi bicara untuk memilih sendiri peguam mana yang tuan-tuan puan nak lantik. Okey, maknanya recommendation daripada ejen hartanah tu tadi sebenarnya bukannya syarat tuan-tuan puan perlu ikut. Okay, itu hanyalah sekadar recommendation, itu hanyalah sekadar cadangan daripada ejen hartanah tersebut. Nak ikut ke tak nak ikut ke, itu bergantung kepada kita. Kita yang nak menentukan siapa peguam yang nak kita lantik. So maknanya kat sini tuan-tuan puan, ilmu yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan puan pada pagi ni adalah tuan-tuan puan berhak untuk melantik mana-mana peguam yang tuan-tuan puan rasakan wajar ataupun bersesuaian untuk menguruskan hal ehwal penjualan ataupun pembelian rumah yang tuan-tuan puan nak beli ataupun nak jual tadi. Okey, so itu benda yang pertama yang saya nak tegaskan di sini. Okey, so maknanya hak untuk memilih peguam itu adalah hak tuan-tuan puan sebagai penjual ataupun pembeli. Okey, perkara yang kedua yang nak saya nyatakan di sini, okey, kebiasaannya mitos di kalangan bakal-bakal penjual ataupun pembeli ni adalah lebih wajar ataupun adalah lebih baik untuk menggunakan khidmat peguam yang sama. Maknanya peguam yang kita nak lantik itu tadi adalah peguam yang sama. Penjual guna peguam tu, pembeli pun guna peguam tu juga. Okay, tapi hakikatnya tuan-tuan puan, dalam urusan jual beli hartanah sebenarnya yang perlu melantik dan menggunakan khidmat peguam ni adalah pihak pembeli. Okay, itu memang daripada dulu lagi kita dah gunakan orang kata apa, stigma tersebut lah, ataupun orang kata apa, dalam hal ehwal jual beli ni memang kita dah tahu sejak daripada dulu lagi pembeli itu yang kena ada peguamnya sendiri. Manakala penjual tu pula dia tak perlu nak lantik peguam dia sendiri, dia boleh tumpang peguam dengan pihak pembeli. Tapi sebenarnya mitos yang saya nak ceritakan, yang nak perbetulkan perception tuan-tuan puan ni semua, benda tu sebenarnya tak betul. Maksud saya di sini, okey, penjual dia sepatutnya ada peguamnya sendiri yang mewakili pihak penjual sahaja. Okay, pembeli tu dia pakai lawyer dia sendiri. So maknanya tak begitu proper ataupun tak wajar untuk pihak penjual menggunakan khidmat peguam yang mewakili pihak pembeli dalam mana-mana urusan jual beli hartanah, ataupun dalam istilahnya tak wajar untuk kita tumpang. Sebagai penjual kita tumpang peguam yang pembeli tu lantik untuk menguruskan hal ehwal bagi pihak kita sebagai penjual pula. Sebab apa tuan-tuan puan? Dalam Akta Profession Guaman, Akta Profession Guaman dia telah menggariskan bahawa ada satu dia panggil ruling lah, satu ruling yang dipanggil Solicitors Remuneration Order ataupun perintah saraan peguam cara, yang mana peguam tak boleh mewakili dua pihak dalam satu-satu masa. So maknanya dari segi undang-undang memang jelas diperkatakan bahawa satu-satu peguam tu dia tak boleh mewakili dua pihak. Maknanya tak boleh mewakili penjual dan juga mewakili pembeli dalam satu-satu transaksi. Katalah tuan-tuan puan nak buat penjualan rumah. Tuan-tuan puan mungkin
kata apa, nak memudahkan urusan, nak mempercepatkan proses SPA ditantangani, mempercepatkan proses loan untuk disburse dan sebagainya. Jadi tanggapan yang ada dalam fikiran tuan-tuan perempuan, kalau pakai satu lawyer mudah. Urusan transaksi itu dibuat oleh satu lawyer, dialah yang buat SPA, dialah yang akan advise release bank, dia juga yang akan buat loan documentation dan sebagainya. Jadi semua transaksi itu akan jadi mudah, tak perlu ada vetting, tak perlu ada checking dan sebagainya. Jadi semua nak buat SPA itu hari ni dia buat, esok dah boleh sign dah. Tanggapan ni sebenarnya tak betul, tak tepat tuan-tuan puan. Tak betul dan tak tepat tuan-tuan puan. Jadi saya nak betulkan mitos tu, nak betulkan perception tu. Sebenarnya tuan-tuan puan, especially sebagai penjual, tuan-tuan perempuan perlu ada lawyer tuan-tuan sendiri, lantik peguam tuan-tuan perempuan sendiri untuk menguruskan hal ehwal berkaitan dengan penjualan rumah tersebut dengan pembeli tadi. Pembeli biar dia lantik lawyer dia sendiri, pembeli biarlah digunakan lawyer dia sendiri. Kita sebagai penjual ni, kita gunakan hak kita untuk melantik peguam kita sendiri. Kenapa saya cakap macam tu? Ada beberapa sebab yang mustahaknya tuan-tuan perempuan perlu fahamkan. Yang pertama tuan-tuan perempuan, macam saya dah nyatakan tadi, Solicitors Remuneration Order atau profession guaman telah menggariskan salah satu peguam tu tak boleh mewakili dua pihak serentak dalam satu masa. So maknanya saya, kalau katalah tuan-tuan perempuan nak lantik saya sebagai peguam untuk menguruskan pembelian, sebagai peguam pembeli sebagai contoh, maka hanya boleh mewakili pembeli itu sahaja. Atas kertas, anda sebagai penjual tak boleh menggunakan khidmat saya dalam masa yang sama. Maksud dia, atas kertas saya kena tulis anda sebagai penjual tidak diwakili oleh peguam. So maknanya vendor is not represented in this matter. So itu yang saya perlu nyatakan dalam perjanjian jual beli. Dan kalau berlaku apa-apa masalah, kalau berlaku apa-apa pertikaian, kalau berlaku apa-apa perbalahan di antara penjual dan juga pembeli, maka saya perlu menjaga hak dan kepentingan pembeli sahaja. Sebab on paper sebenarnya saya mewakili pembeli sahaja, pembeli semata-mata. Penjual tidak diwakili peguam. Penjual dia tulis kat situ, vendor is not represented, tidak diwakili oleh peguam. Jadi kat situlah yang jadi masalahnya. Kalau katalah contoh benda paling simple. Tadi saya cerita satu disebabkan SRO, Solicitor Remuneration Order ataupun perintah saraan peguam cara tidak membenarkan satu-satu peguam tu mewakili dua pihak dalam satu masa. Dalam undang-undang memang dah dinyatakan macam tu, tak boleh. Right. Yang kedua, yang biasanya kita letakkan dalam perjanjian jual beli, kalau misal kata peguam tu dah mewakili pembeli, maka penjual tu tidak diwakili oleh peguam. Jadi on paper saya sebenarnya kena jaga hak dan kepentingan pembeli sahaja. Yang penjual ni tak diwakili oleh mana-mana peguam dan hak dan kepentingan dia tidak dijaga. Dan kalau bisa kata bila dah berlaku pertikaian, ada apa-apa masalah, ada apa-apa perbalahan, saya kena jaga hak dan kepentingan pembeli sahaja. Yang penjual ni dia kena cari lawyer lain untuk mewakili dia sekiranya berlaku apa-apa pertikaian. Yang ketiga yang saya nak nyatakan di sini, bila anda sebagai penjual tidak melantik peguam anda sendiri, tidak ada check and balance. Tidak ada check and balance dalam urusan jual beli tersebut. Sebab tuan-tuan perempuan hanya rely kepada satu peguam saja. Dia yang menguruskan SPA tuan-tuan perempuan, dia juga yang menguruskan duit yang masuk daripada bank pembeli itu masuk ke akaun dia. Dia yang nanti akan congak kirakan berapa baki yang nak kena release pada anda. So kat situ sebenarnya tak ada check and balance. Kalau misal kata anda diwakili oleh peguam anda sendiri sebagai penjual kan, anda diwakili oleh peguam anda sendiri, kalau berlakunya kelewatan, kalau berlakunya sebarang masalah, kalau berlaku sebarang kecacatan dari segi documentation dan sebagainya, maka peguam anda yang mewakili anda sebagai penjual tadi tu, dia yang akan pastikan semua benda tu boleh rectify, diperbetulkan. Kalau berlaku kelewatan di pihak pembeli, kalau berlaku kelewatan di pihak bank pembeli, jadi anda sebagai penjual, peguam tadi itulah yang akan protect hak anda. Dan duit, yang mustahaknya duit kat sini tuan-tuan, kita jual rumah ni, kita nak dapat duit cepat, betul tak? Kita mengharapkan agar segala transaksi itu dapat dijalankan dengan segera, supaya kita dapat duit yang kita hasil daripada jualan rumah tu dengan segera.
Okay, so duit kat sini, kalau misal kata kita tak ada peguam, kita terpaksa menunggu peguam yang menguruskan SPA bagi pihak pembeli itu tadi melepaskan duit tersebut kepada kita. Kita tak ada orang yang akan bantu kita untuk follow up, untuk check dan sebagainya, untuk mempercepatkan urusan tu, sebab kita tak diwakili peguam. Kita solely rely kepada dia, kepada peguam yang mewakili pihak pembeli itu sahaja. Nanti bank bila nak disburse duit tersebut, bank akan release duit tersebut, disburse duit tersebut ke akaun stakeholder milik peguam yang mewakili pembeli itu tadi. Jadi itu antara perkara-perkara yang saya boleh nyatakan, 3 perkara mustahak yang tuan-tuan perlu fahamkan dalam transaksi jual beli ni. Kenapa pihak penjual wajar ada peguamnya sendiri, bukan terlalu percaya kepada orang kata apa, mitos kata nak cepat urusan apa semua pakai satu lawyer je, ataupun percaya kepada penerangan yang dibuat oleh perunding-perunding hartanah, oleh ejen hartanah. Dia suruh recommend pakai lawyer yang sama, dia suruh recommend pakai guna lawyer ni, lawyer tu dan sebagainya. Tapi hakikatnya sebenarnya tuan-tuan, saya syorkan kepada anda sebagai bakal-bakal pembeli, sewajarnya lah, sewajarnya anda gunakan khidmat peguam yang anda lantik sendiri. Tak payah nak tumpang-tumpang peguam, lebih selamat dan lebih menjaga hak dan kepentingan anda sebagai penjual. Dan ada di kalangan penjual-penjual dekat sini yang mungkin merasakan bahawa bila guna satu peguam tu dia boleh jimat kos. Dia boleh jimat kos, dia boleh jimat kata apa, membayar yuran guaman kepada peguam yang dia tak perlu lantik. Sebenarnya mitos ni tak betul. Anda masih lagi perlu mengeluarkan kos even though anda menumpang peguam dengan pihak pembeli itu tadi. Kos still kena bayar. Anda still kena bayar yuran guaman kepada kata apa, peguam yang mewakili pihak pembeli tadi, even though dia hanya mewakili pihak pembeli. Kenapa anda masih lagi kena bayar kos kepada dia? Sebab yang dia akan uruskan, transaksi yang dia akan uruskan bagi pihak anda sebagai penjual ada 3 perkara. Ada 3 perkara, dan 3 perkara ni sebenarnya dia boleh buat separate bill. Dia boleh buat bil yang berasingan, dia boleh buat invoice yang berasingan untuk dibilkan kepada anda sebagai penjual. Apa dia 3 transaksi ni? Transaksi yang pertama, peguam tersebut walaupun dia mewakili pihak pembeli, tapi dia boleh bilkan kepada anda untuk transaksi melepaskan gadaian. Anda bila nak jual rumah, bagi anda yang masih lagi ada hutang, bagi anda yang sebagai penjual anda masih lagi ada hutang dengan bank, sudah pasti gadaian yang anda buat dengan bank anda tadi tu perlu dilepaskan terlebih dahulu, barulah proses pindah milik boleh dibuat kepada nama pembeli. Jadi untuk urusan pelepasan gadaian ni tadi, ataupun dipanggil discharge of charge, borang 16N, borang 16N ni perlu didaftarkan di pejabat tanah. Jadi untuk uruskan borang 16N ni, dia sebagai peguam dia boleh charge anda untuk urusan tersebut. Berapa kosnya? Untuk 16N ni saya estimate lebih kurang dalam 5 ke 600 ringgit. Itu dah pasti. Anda sebagai penjual anda kena bayar kepada peguam tersebut sebab dia yang tolong uruskan untuk melepaskan gadaian ni. Yang kedua, apa yang peguam tu perlu uruskan? Peguam tu perlu uruskan juga urusan CKHT, cukai keuntungan harta tanah ataupun Real Property Gains Tax. Anda bila nak lupuskan, bila nak jual rumah ataupun tanah anda, sudah pasti anda dimestikan, diwajibkan di bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah untuk melaporkan pelupusan aset ataupun pelupusan harta tanah tersebut kepada pihak lembaga hasil dalam negeri. Jadi bila kita nak laporkan, nak submit borang kepada pihak lembaga hasil dalam negeri, kalau kita tahu kita buat sendiri tak ada masalah, boleh, kita boleh buat sendiri. Jadi bila kita buat sendiri tak perlulah peguam tu uruskan dan peguam tu bil kita. Tapi kalau kita tak tahu, kalau kita tak tahu nak uruskan, maka kita minta peguam yang mewakili pembeli tadi tu untuk uruskan bagi pihak kita. So definitely bila dia yang bantu kita untuk uruskan, kita kena bayar dia punya legal fees lah. So itu perkara yang kedua yang tuan-tuan puan perlu bayar, yuran guaman untuk menyediakan dokumentasi apa tu yang dipanggil CKHT, untuk dihantar serah kepada pihak lembaga hasil dalam negeri. So berapa kosnya untuk CKHT tu? CKHT tu peguam tu mungkin akan charge dalam 4 ke 500 ringgit.
4 ke RM500. Sebab CKST ni ada dua borang, satu CKST 1A, yang tu memang borang rasmi untuk melaporkan pelupusan aset. Yang satu lagi dipanggil CKST 3. CKST 3 ni kalau anda nak memohon mendapatkan pengecualian CKST, nak dapatkan pengecualian CKST kena submit borang 3 juga. Okey, jadi kosnya lebih kurang macam itulah, 4 ke RM500. Okey, dan yang ketiga, ni biasanya kalau rumah-rumah yang ada konsen ataupun yang memerlukan kebenaran pindah milik, tanah yang berstatus leasehold yang ada sekatan kepentingan, kita nak kena apply kebenaran pindah milik ataupun consent to transfer daripada pejabat tanah. Maka urusan nak dapatkan consent to transfer daripada pejabat tanah ni pun peguam akan uruskan bagi pihak anda sebagai penjual. Okey, jadi nak dapatkan consent to transfer ni pula, dia makan masa. Dia bukannya hari ni submit, esok terus lulus, tak. Biasanya makan masa lebih kurang sebulan ke sebulan lebih, baru dapat diluluskan. Okey, jadi proses tersebut peguam tu akan kenakan yuran guaman kepada anda sebagai penjual. Okey, ingat, proses consent to transfer itu adalah tanggungjawab pihak penjual, bukan tanggungjawab pihak pembeli. Penjual yang kena dapatkan kebenaran pindah milik tersebut bagi membolehkan dia menjual rumah ataupun memindah milik rumah tersebut kepada pembeli. Jadi tiga perkara ni, walaupun peguam tu mewakili pihak pembeli, dia boleh meletakkan charges ataupun dia boleh mengenakan charge kepada anda sebagai penjual, sebab dia bantu anda melaksanakan tiga urusan ni tadi, pelepasan gadaian, CKHT dan juga submit application untuk dapatkan kebenaran pindah milik ataupun consent. Jadi all in all, keseluruhan proses yang saya katakan tadi, kosnya lebih kurang dalam RM2,000. Jadi siapa kata penjual tak perlu nak keluarkan apa-apa kos? Penjual masih lagi perlu keluarkan kos. Bukan boleh jimat sangat, bukan tak perlu keluarkan langsung, kena juga keluarkan duit. Perlu juga bayar legal fees untuk tiga urusan ni tadi, untuk dibayar kepada peguam yang mewakili pihak pembeli. Dah lah kita kena keluarkan duit, tapi dalam masa yang sama peguam tu kalau apa-apa ada berlaku pertikaian, perbalahan dan sebagainya, dia tidak mewakili kita, dia mewakili pihak pembeli. Sebab atas kertas sebenarnya peguam tu mewakili pihak pembeli. Kita ni not represented, tidak diwakili oleh peguam. Jadi fahamkan risikonya di situ. Dan bezanya kalau tuan-tuan perempuan tumpang peguam, boleh jimat sikit lah. Boleh jimat sikit. Sebab apa? Peguam yang mewakili pembeli tadi, dia tak akan charge tuan-tuan perempuan untuk urusan penyediaan dokumentasi SPA, Sale and Purchase Agreement, yang mana Sale and Purchase Agreement ni dia akan charge kepada pembeli sahaja. Okay, so untuk urusan SPA dia tak akan charge kepada kita, dia uruskan untuk tiga perkara yang tadi, yang dia akan charge kepada kita untuk tiga perkara ini sahaja. Untuk SPA dia tak charge kita. Kalau tuan-tuan perempuan dapat quotation ataupun invoice daripada peguam, yang mana peguam tersebut masih lagi mengenakan charge untuk urusan SPA kepada tuan-tuan perempuan sebagai penjual, tuan-tuan perempuan boleh laporkan kepada pihak majlis peguam, sebab benda tu salah. Benda tu salah di segi undang-undang. Dia tak boleh nak charge tuan-tuan perempuan untuk urusan SPA, sebab dia atas kertas hanya mewakili pihak pembeli dan penjual tidak diwakili oleh peguam. Yang dia boleh charge untuk tiga perkara ni saja, untuk urusan discharge of charge, untuk urusan CKHT dan juga untuk urusan mendapatkan konsen ataupun kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah. Okey, so saya harap tuan-tuan perempuan semua jelas dengan penerangan yang saya sampaikan tadi. Saya dah tulis panjang lebar dalam muka surat 123 dan 124. 123 dan 124 buku saya ni. Jadi tuan-tuan perempuan boleh tengok dalam buku saya dah terangkan legal fee penjual masih kena bayar, dan hak penjual untuk diwakili peguam. Kenapa tuan-tuan perempuan sebagai penjual sewajarnya ada peguam tuan-tuan perempuan sendiri. Okey, right. So tu yang saya nak kongsikan pada anda pada pagi ni lah. Okay, terima kasih kepada semua yang dah join, Tuan MJ, Tuan Ibnu. Selamat pagi semua. Okay, saya baca sekejap komen masuk. Puan Hamsiah, okay, Puan Hamsiah terima kasih banyak. Waalaikumsalam, dah tagkan nama kawan-kawan dekat situ. Tuan Firdaus, Tuan NZ Property. Okay, NZ Property ada tanya ni, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Topik yang menarik sebab ada vendor or owner yang perkai apa ni? Perkai kenapa dia perlu bayar lawyer fee? Oh, petikai. Okey. Jo, terima kasih tagkan nama kawan-kawan tu. Okey, petikai Itulah nak buat macam mana, dia tak ada ilmu kan. So kita yang ada ilmu ni kita kena sampaikan kepada dia. So kita kena sampaikan kepada dia. Selamat pagi Tuan Ibnu, Tuan Wariza, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak
Okey, sekejap saya tengok ada soalan lagi tak? Okey, Cikgu Jamrus, Waalaikumsalam. Semoga semua sihat walafiat. InsyaAllah jumpa semua 18 Jun. InsyaAllah, okey, 18 Jun nanti kita akan adakan seminar di suasana ilmu di pejabat saya. So 18 Jun tu bersama dengan hari Sabtu. Nanti beritanya saya akan maklumkan, saya akan war-warkan sedikit masa lagi. So sekarang tengah buat persiapan, tengah buat poster dan sebagainya. So nanti kita akan anjurkan program yang dipanggil strategi tarik leads bersama dengan Cikgu Jamrus Property dan juga diri saya sendiri pada 18 bulan Jun pada hari Sabtu tu. Okay, so nanti saya akan war-warkan dalam page atas anda ni, insyaAllah. Okay, kejap Oh, Muaz, Waalaikumsalam. Selamat pagi, Muaz. Okay, Puan Hamsiah ada tanya ni. Waalaikumsalam, Puan Hamsiah. Nak tanya, ada yang berpendapat kalau guna lawyer yang sama, both buyer and owner, proses akan lebih cepat. Sejauh mana penyata ini adalah benar? Okay, saya dah tekankan dah tadi. Cepat tak cepat tu sebenarnya benda tu subjektif. Kalau kita guna satu lawyer, tapi kalau lawyer tu lembab, pun lambat juga. Betul tak? Kalau lawyer tu lembab, pun lambat juga. Yang cepatnya cuma tak ada proses vetting. Tak ada proses vetting di awal. Di awal ketika mana kita nak sign perjanjian jual beli tu, tak ada vetting punya proses, sebab kita tak perlu nak pass draft agreement kepada lawyer penjual. Lawyer pembeli tu prepare, dia yang check, dia yang print. Tak ada di other side, lawyer di pihak penjual tu yang check satu-satu, yang vet dulu, vetting dulu, tengok dah okey ke tak okey ke, lepas tu baru finalize, baru print. Kat situ je cepatnya. Proses-proses yang lain sebenarnya semua tu dia akan ada proses yang melibatkan bank, ada proses yang melibatkan orang kata valuer, so banyak perkara-perkara yang sebenarnya kita perlu ada check and balance. Kalau kita guna satu lawyer, kalau lawyer yang mewakili pihak pembeli tu lambat, kita sebagai lawyer penjual, kita boleh bantu untuk chase dia. Kita boleh tulis surat, kita boleh tulis reminder, kita boleh ingatkan dia tentang late interest, late payment interest charges dan sebagainya. So semua perkara-perkara tu sebenarnya bagus, beruntung kalau tuan-tuan puan ada penjual punya peguam sendiri. So lantiklah peguam yang mewakili pihak penjual tu sendiri. Right? Okay, Afiah ada okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okay, terima kasih ingatkan kita untuk berselawat tu. Okay, Puan Muna, coach, jika ia menjadi kesalahan dan menjadi kebiasaan untuk menggunakan satu lawyer sahaja, adakah lawyer firm itu akan diambil tindakan? Kebanyakan penjual memang nak kurangkan kos. Macam saya kata tadi, kalau dia tidak mengenakan charge, kalau peguam tadi tu tidak mengenakan charge untuk urusan SPA, penyediaan Sale and Purchase Agreement, benda tu masih lagi belum menjadi satu kesalahan di bawah akta, sebab on paper dia hanya mewakili pihak pembeli sahaja. Kena faham kat situ, dia hanya mewakili pihak pembeli saja, dia tak mewakili kedua-dua pihak dalam satu masa. Peguam tersebut hanya mewakili pihak pembeli sahaja. Yang penjual tu dia tulis dalam kertas tidak diwakili peguam. Yang menjadi kesalahan kalau sekiranya dia buat bil, peguam tadi tu buat bil, dia charge pembeli untuk urusan SPA, dalam masa yang sama dia charge juga penjual untuk urusan SPA. Yang tu salah. Yang tu salah. Maknanya dia dah double charge. SPA untuk katalah dia beli rumah pembeli tu beli rumah RM200,000. By right 1% daripada RM200,000 adalah RM2,000. So dia dah charge pembeli tadi. Pembeli dah bayar untuk yuran guaman SPA RM2,000. Dia charge pula kepada penjual. Penjual pun kena bayar untuk 1% tadi RM2,000 tu. Itu salah lah. Tapi kalau yang di charge untuk urusan pelepasan gadaian, untuk urusan CKHT, untuk urusan konsen, yang tu tak salah. Sebab itu urusan untuk penjual. Dia tak double charge. Yang pembeli tak kena bayar, yang penjual saja yang kena bayar urusan tu. Jadi yang tu tak menjadi satu kesalahan. Boleh. Sebenarnya benda tu tak menjadi masalah pun. Jadi masalah kalau dia double charge. Okay. Dia tak lagi yang saya tak baca. Okay, Puan Hamsyah ada tanya lagi ni. Kalau owner tu ada firm sendiri, dia boleh guna firm dia as a lawyer owner? Boleh, tak ada masalah. Saya sendiri pun bila saya berurusan, saya berjual ke, saya membeli tanah ke, saya guna firm saya. Tapi tak bolehlah saya yang witness tanda tangan saya, faham tak? Kan bahagian penyaksian. Bahagian penyaksian tu, saya sebagai penjual, saya sign dekat bahagian penjual tu. Takkanlah saya nak menyaksikan tanda tangan saya sendiri. Jadi bahagian penyaksian tu saya suruhlah saya punya lawyer yang lain untuk saksikan benda tu. Sebab dekat firma guaman saya ada 5 orang lawyer kan. So
Takkanlah saya sendiri yang sign sebagai penjual ataupun sebagai pembeli, lepas tu saya juga yang witness, saya yang menyaksikan tanda tangan saya itu diturunkan. Kan pelik kan namanya kan. So saya minta lah lawyer saya untuk witness sebagai penyaksian. So itulah untuk menjawab soalan Amsyar. Boleh, tak ada masalah untuk apa ni dia gunakan form dia sendirilah. Okay, terima kasih Puan Nurjian, terima kasih Ben Said, Waalaikumsalam, terima kasih Tuan Ibrahim Fadil, Waalaikumsalam. Okay, semua yang dah join rancangan live ni, siapa-siapa yang dah kata apa memiliki buku saya ni boleh tengok dekat page 1, 2, 3 dan 1, 2, 4, so boleh bacalah berkenaan dengan berkaitan dengan topik yang saya baru sembang, baru discuss dengan Tuan Puan tadi lah. Okay, so siapa yang belum lagi mendapatkan buku saya, tak reti-reti nak beli, belilah buku ni kan. Tanya soalan macam-macam kan, kita boleh bincang dalam segmen Cubitan Pagi ni, dalam segmen bedah buku ni. Anda dah beli buku ni, lagi mudah untuk anda faham. Nanti kalau saya terangkan, anda tak ada buku ni, anda tercari-cari kat mana sebenarnya yang kau cerita ni kan, apa sebenarnya yang kau cerita ni. So kalau anda dah ada buku